dia kan calculation dia kan. Tapi saya nak tunjuk macam mana kita nak buat penyata tu, macam nak buat apur dengan PKK. Okay. So saya nak awak keluarkan buku latihan awak. Okay. Sekejap. Sekejap. Okay, nampak tak skrin saya nampak? Nampak. Okay. Alright, soalan yang kedai suria ni So kita nak buat ni, akaun perdagangan untung rugi dan kita nak buat penyata kedudukan kewangan dia sekali. Jadi sebelum tu saya nak awak keluarkan buku latihan awak. Tulis dekat atas tu modul muka surat berapa ni? Modul muka surat 22 dan modul muka surat 22 soalan 5. Soalan 5. Kan. Soalan 3. Sorry, muka surat 20. Surat 20, soalan 3. Jadi nanti awak nak buat ulang kaji dan awak nak tengok ini soalan mana kita boleh refer kat soalan tu. Nyata ni, tu soalan yang ni. 1 minit, sediakan ruang jawapan. Pakai pembaris, garis pakai pensel, tulis pakai pen. Jangan takut-takut lah, awak dah kata 4, tulis pakai pen. Banyak guna pen. Nanti bila exam kita kena guna pen. Sebab kalau pakai pensel, takut kelas kertas kita dibungkus kan, dipos, dia bergeser. Sudah tak nampak nanti jawapan awak. Okay. So biasakan dengan pakai pen. Dah buat rungan jawapan. Kemudian masukkan tajuk dia. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir. Ikut soalan. Soalan ni 31 Januari 2017. Nak letak nama perniagaan boleh ke juga? Boleh, tapi letak di atas dia Di atas tajuk. Kedai Suria. Tajuk tu tak boleh duduk kat tengah-tengah ni, tak boleh. Ini format. Jangan kacau format. Okay, so kita nak buat ni. Lepas saya dah kita kena tahu kenapa kita buat akaun perdagangan tu lagi. Kenapa kita nak kena buat ni? Bila kita tahu, kita faham, jadi senang. First sekali nak kira untung, ada 2 untung, untung kasar dan untung bersih. Akaun perdagangan untuk kira untung kasar, akaun untung rugi untuk kira untung bersih. Bila dia buat akaun perdagangan dan untung rugi ni, maknanya kita nak combine dengan dia. Okay. So kita tahu kita nak kena kira untung kasar dulu. Kita kena faham formula dia lah. Untung kasar sama dengan jualan bersih tolak kos jualan. Jualan bersih sama dengan jualan tolak pulangan jualan. Kos jualan sama dengan inventory awal tambah kos belian tolak inventory akhir. Kos belian sama dengan belian tolak pulangan belian tambah IDU. So bila kita buat, kita sentiasa kena rujuk map kita ni. So untuk kira untung kasar, first kali nak kira jualan bersih. Jualan bersih ialah jualan tolak pulangan jualan. So kita akan mulakan dengan jualan. Buat sama-sama dengan saya jualan
Kita nak mulakan dengan jualan. So kita cari jualan kita. Mana jualan kita? Ni belian dan jualan. So mana belian, mana jualan? Belian ialah belanja debit. So 45,864 ni belian. Jualan ialah 67,235. Masukkan kolom hujung terus. 67,235. 235. Dah masuk. Potong. Dah masuk. Potong. Next. Kalau ikut formula ni, jualan dah selesai. Next dah tolak pulangan jualan. So kita cari dulu ada tak pulangan jualan. Pulangan jualan. Jualan kredit. Pulangan sebab debit ni lah. Tolak pulangan jualan. Apa? 245. Tolak 245. Tolak kita kurungkan Tolak terus. 67,235 tolak 245. 66,990. 66,990. Pulangan jualan pun dah selesai. So kita dah tahu dah. Ini jualan tolak pulangan jualan. 66,990 ni ialah jualan bersih. Kalau tak ada pulangan jualan cikgu, tak payahlah tulis pulangan jualan. Ada jualan je. Jualan bersih hanya akan berlaku apabila ada pulangan jualan. As simple as that. So, tengok map kita balik. Aku dah sampai mana ni? Jualan bersih dah selesai. Dan deal. Dan. So, sekarang kita tolak kos jualan. Buat. Tolak kurungan kos jualan. Garis. Kos jualan ni hanya kepada tajuk. So, macam nak kira kos jualan? Tengok formula kita. Mula dengan inventory awal. Inventory awal ni kos jualan. Sekarang kat kos jualan, kita nak kena kira kos jualan. Kos jualan mula dengan inventory awal. Inventory awal. Buat sama-sama dengan saya Cari kat mana inventory awal. Inventory awal biasanya dalam imbangan duga kat dalam soalan ni. Tengok inventory 1 Februari 2016. Mana tahu awal ke akhir? Kita tengok satu lagi kat maklumat tambahan ada inventory pada 31 Januari. Mana lagi awal ni? Mestilah yang 1 Februari 2016. Ini awal lah ni. Lupa sekejap Pulangan jualan tidak masuk, potong. Next, inventory awal 7863. Kat mana? Kolom tengah ni. 7863. Dah masuk, potong. Jangan sampai terpadam nanti kamu tak nampak pula nak tengok. Nak betulkan ke nanti payah. Potong sikit je. Jadi kita aware. Dah ambil dah benda ni. Okay. So tengok balik formula. Inventory awal selesai. Next dah tambah kos belian. Kos belian. Kita tahu kos belian ada pengiraan lain. Ada banyak butir. So kita kena kira dulu. Kos belian bermula dengan belian. Sekarang aku tengah nak kira kos belian. Mula dengan belian. Cari kat soalan mana belian. Tu belian 45864. Potong dan masukkan 45864. 45864. Okey. Sekarang kita tengah kira kos belian. Belian dah selesai. Tolak pulangan belian. Cari ada tak pulangan belian. Yang ada satu je pulangan dengan. Sebelah debit. Ini pulangan jualan. So tak ada pulangan belian. Tak ada, tak payahlah. Teruskan. Tak ada. Tambah IDU. Cari IDU apa yang ada. Kita kena tengok daripada atas. Angkutan masuk ada tak? Angkutan masuk ada. Okey, ngam. Insurans atas belian ada tak? Tak ada. AID. Duty atas belian ada tak? Tak ada. Upah atas belian ada tak? Tak ada. So ada satu je. Angkutan masuk 168. Ambil lah. Angkutan
masuk. Astagfirullahaladzim. Kita masuk. 1, 168. Nak tambah kita kena gariskan. 45, 864 campur 168. Sama dengan 46032. Ada nama dia ni. Sebab bila ada I do, ini ialah kos belian. Ada I do je, adalah kos belian. Okay. So, tengok formula balik. Nak buat apa sekarang ni? Kalau agak-agak lost ni, tengok formula balik. Okay. I do pun dah selesai ni. Dah masukkan dah. So, kita dah dapat kos belian. Nah, tu kos belian. Kita tulis. So, tengok balik formula. So, kita dah masuk kos belian. Formula kata inventory awal tambah kos belian. Inventory awal tambah kos belian. Kita dah ada inventory awal. Kita dah ada kos belian. So, nak buat apa? Tambahkan dulu. Tambah 7863. Kita akan dapat 53895. Okey, ni ada nama dia ni. Tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Tapi untuk apa tu? Untuk ilmu, kita mulalah tulis. Inventory awal tambah kos belian. Inventory awal kita tambah apa-apa yang menyebabkan belian kita, kos belian kita, dia adalah kos barang untuk dijual. Kenapa nama macam ni? Okay, awal-awal tahun kita ada baki inventory barang niaga kita yang kita boleh jual berjumlah 7863. Okay. Lepas tu untuk tahun semasa ni, yang tahun sekali kita tengah nak buat ni, tengah nak kira ni, kita ada beli lagi barang-barang yang kos dia berjumlah 46032. So bila kita tambahkan, inilah barang-barang yang kita boleh jual. Sebab tu nama dia kos barang untuk dijual ataupun KBDJ. Okay. Kos barang untuk dijual. Okay, tengok formula, tengok map kita balik. Kos belian dah selesai. Next ialah tolak inventory akhir. Tolak. Inventory. Sekejap Kenapa berbunyi ni? Sekejap, dia terkeluar pula. Ya Allah, ya Tuhanku. Dah terpadam sekejap.
Okay. So kita tolak pula seterusnya daripada formula tu. Sekarang kita nak kena tolak inventory akhir. Kos belian dah dapat, dah tambahkan. Tolak inventory akhir. Inventory akhir kita 81 8125. So 53 895 tolak 8125. Tengok bila tolak saya kurungkan 45770. 45770. Okay. So ada nama dia ni 45770 tu tak boleh biarkan cerita je. Ini ialah ini ialah kos jualan kita. Dah habis kira, tak kat tepi terus. Boleh selesaikan lah. Kita dah ada jualan bersih 66990, kita dah ada kos jualan kita. So formula kata kos jualan pun dah selesai. Sekarang boleh kira dah untung kasar kita. Untung kasar adalah 66990. 21220. 21220. Ini ialah untung kasar kita. Untung kasar dah dapat. Next kita kena faham pula kita punya map untung bersih. Untung bersih ialah untung kasar yang kita dah dapat tadi tambah dengan hasil tolak dengan belanja. So, dah dapat untung kasar, sekarang nak tambah hasil. Kita tengok dulu kat soalan ada tak hasil-hasil. Hasil nak fokus cari dekat sebelah kredit. Ni ada sewa ni. Jadi ni sewa ni bukan belanja. Disebabkan di sebelah kredit, dia adalah sewa diterima. Ni lah, diterima. 5246. Sewa diterima. Okay, tambah hasil garis sewa diterima 5246. Okay, nak pakai kolom mana kita check dulu ada tak hasil-hasil lain. Fokus kat sebelah kredit. Ada tak hasil-hasil lain. Ini modal bukan hasil DEP. Ini bank sebelah kredit ni overdraft bank. Ini akaun belum bayar liability jadi tak ada. Ada satu je hasil. Kalau ada satu terus letak di kolom hujung supaya kita boleh tambahkan dengan untung kasar kita. 5246. Tambah terus. Sebab formula kata untung kasar tambah hasil tolak belanja. Ada satu je hasil, tambahlah terus. Ada 26466. Selesai dah hasil. Tengok map kita. Untung kasar kita dah dapat tadi, hasil dah masuk, next kita tolak belanja. Teruskan. Tolak belanja. Garis, naraikan belanja. Belanja nak cari kat mana? Kat sebelah debit. Sebab debit ialah belanja. So ni first kali diskaun diberi. Ni belanja. Ni nak kena kenal item ni. Kalau tak kenal masalah ni. Diskaun diberi. Tapi dengan latihan kita insyaAllah boleh. Pakai kolom tengah sebab memang banyaknya belanja. Mesti lebih daripada satu. Tak pernah lah saya jumpa yang satu je belanja. Okay, next. Kita jumpa tunai. Tunai apa? Tunai ni aset semasa. Bukan. Gaji. Gaji belanja 4400. Gaji 4400. Next, cari lagi. 78,000 bangunan. Bangunan apa? Ni ABS. Bukan. Next, kadar bayaran. Kadar bayaran ni belanja. Bayar kan? Kadar bayaran. Bil listrik, bil air, bil api, bil internet. Kadar bayaran. Kita bayar. 1289. 1289. Kadar
Bayaran. Okay. Next, cari lagi. Promosi. Promosi ni pun belanja ni. Promosi ni kita buat. Kita buat apa? Buat free gift contoh kan. Siapa beli sekian-sekian dapat Tupperware, dapat mug, dapat t-shirt. So kita kena keluarkan lah duit untuk beli barang-barang promosi tu. So ini pun belanja. 1450 promosi. Lagi soalan. Teruskan pencarian. Next, kita ada akaun belum terima. Akaun belum terima belanja ke? Bukan, akaun belum terima kita. Itu aset kita. Depan kan? Apa tu, aircon, kipas, lampu. Ini aset. Ini aset, so tak ada. Itu je lah belanja-belanja kita. So, next. Jumlahkan. Dah tak ada lagi dah. 206 tambah 4400 tambah 1289 tambah 1450. Jawapan je letak sebelah. Baru kita boleh selesaikan dia letak sebelah. 7345. 7345. Kita letak sebelah. Dan kita kurungkan sebab tolak kan. Tolak belanja. Ini untung kasar dah tambah dengan hasil dah dapat jawapan 26466. Kita nak kena tolakkan dengan belanja kita 7345. Apa jawapan 19121. Kita nak tolak, kita kena garis dan dah selesai dah garis dua bawah. Bila selesai baru kita boleh garis dua bawah. Ni kena tulis ni. Ni ialah untung bersih. Dah selesai A. A dia nak akaun perdagangan untung rugi. Inilah akaun perdagangan untung rugi. Kita dah tunjukkan ini akaun untung kasar kita. Ini untung kasar kita. Kita dah tunjukkan juga ini untung bersih kita. Apa dia mesti tunjukkan dua-dua. Untung kasar dan untung bersih. Okay, pastikan buat sama-sama dengan saya. Ada soalan terus tanya. Terus tanya. Jangan simpan. Simpan dia jadi macam cancel dia. Apa tu? Barah dia makin lama makin teruk. Makin lama makin teruk. Makin tak faham. Tanya je. Jangan takut nak tanya. Okay. Memang bila kita buat penyata kewangan, kita kena sediakan apur dulu. Tak boleh buat PKK dulu. Lepas buat apur, baru kita boleh buat PKK kita. Dia tak boleh, dia bukan sebaliknya. Buat PKK dulu, buat apur. Tak boleh. Dia kena, dia memang kena buat apur dulu, baru buat PKK. Bukan sebaliknya. Okey, jom kita buat PKK. Awak sediakan dekat ruangan satu lagi. Musrat seterusnya kat buku latihan awak. Sediakan juga penyata ni, 3 kolom. Kita buat sama-sama. Sediakan ruangan. Saya bagi awak seminit. Dah? Okey. Sediakan tajuk dia dulu. Kita sediakan ruang. Sekarang kita, sebelum kita buat, first kali kita kena letak tajuk dulu. Tajuk dia ialah, tajuk dia ialah penyata kedudukan kewangan pada
Pada bukan bagi tahun berakhir. Kalau bagi tahun berakhir untuk apa? Untuk PKK pada. Pada tarikh tutup buku ni berapa aset kita, berapa liability kita, berapa untung yang kita dah dapat. Sebab tu dia pada. So tarikh yang samalah. 31 Disember 2017. Cikgu boleh letak tajuk tak? Nama syarikat boleh letak kat atas. Kedai apa tadi? Kedai Suria. Kedai Suria. So PKK ni refresh balik. PKK ni kita kena ingat, ni awal-awal dulu kita belajar modul 2. Kita kena ingat komponen dia. Ada dua bahagian kan. Komponen dia ialah ABS, AS tolak LS. Satu bahagian. Satu bahagian lagi EP dan LBS. So kena kenal lah apa ABS, apa AS, apa LS. EP kena tahu formula. Formula EP ialah modal tambah untung bersih tolak ambilan. Kena kenal pula apa LBS. So kita based on komponen ini dan susunan ini. Okay. First sekali, aset bukan semasa. Garis, dia adalah kepala tajuk. Tengok soalan. Cari kat soalan. Aset sebelah debit, so kita fokus dekat debit. Disebabkan tadi kita dah potong, senang kita untuk cari. Kita tengok mana yang tak potong lagi. Cari 747 ini tunai, ini bukan ABS, ini ialah AS. Bawah lagi bangunan ialah ABS. Potong. Bangunan 78,000. Tengok balik soalan, ada cik yang tak potong lagi. Ni 64000. Ni apa ni? Akaun belum terima. Ini ialah AS. Kalau tak kenal, awak kena patah balik modul, tengok balik video saya, hafal. Tak boleh. Memang nak kena kenal. Kalau kita tak kenal, kita rasa macam susah sangat. Padahal isu dia bukan susah pun. Isu dia sebab tak kenal item. Itu je. Kalau kenal item, Allah senangnya. Kacang rebus. Okay, naik ke bawah lagi. Kita jumpa lagi ni. 6750. Ni lengkapan. Lengkapan ialah ABS. Dia melengkapkan bilik. 6750. So, kan. Lengkapan 6750. Double check. Ada ke tak lagi? Tengok lagi. Tak ada. Okay, kalau tak ada, dah selesai. ABS dah masuk semua. Ni belakanglah. 78 tambah dengan 6750. 84750. 84750. ABS dah. So next ialah kita senaraikan semua aset semasa kita pula. Aset semasa sentiasa mulakan dengan inventory akhir. Inventory akhir tau. Bukan awal. Sebab apa? PKK kita nak buat pada 31 Januari. Yang dekat dalam soalan ini 1 Februari 2016, bukan yang ini. Kita nak pakai inventory yang akhir ni, tengok. Tarikh dia sama. 17 Januari 2017. 8125. Pasal kolom mana? Kolom tengah. 8125. Okay. Next, baru kita cari daripada soalan. Mana kita jumpa dulu. Okay, ni. Tunai 747. Tunai ialah AS. Tujuh, empat, tujuh. Okay.
Cari lagi ke bawah. Mana lagi? Ni akaun belum terima 6,400. Okay. Ni pun AS. Potong. Account. Belum terima. 6,000. 6,400. Tengok balik soalan. Ada lagi tak? Tengok, tak ada dah. Sebab debit semua dah potong. Selesai dah. So kalau tak ada, jumlahkan. Cikgu, bank tak ada? Ha? Bank. Bank, okey. Kalau tengok bank kat sebelah mana? Debit ke kredit? Kredit. Kredit kan? So kredit dia bukan aset. Kalau bank duduk sebelah kredit, ini ialah overdraft bank. Duduk sebelah kredit. Overdraft bank ialah liability. Kita hutang dengan bank. Tak ada duit dalam bank, kita berhutang pula dengan bank. Sebab sebelah kredit kan tingkap ni saya cakap. Sebelah kredit ialah liability. Ini antara contoh soalan yang dia nak test kita faham ke tak faham debit kredit ni. Kita faham ke tak faham tingkap ni. Kenal tak kenal kalau sebelah kredit ni apa. Boleh? Alright. Cuba kita jumlahkan. 8125 campur 747 campur 6400. 15272. Kita masih letak kat sini sebab kita nak kena tolakkan dengan liability semasa. So liability kita fokus dekat kolom kredit. Cari mana liability. JL tak potong tu. Modal 77,000 ni. Modal bukan liability dia adalah EP. Ni sebelah kredit ada bank. Okay. Sebelah kredit dia menunjukkan di liability. Jadi ini bukan bank. Ini adalah overdraft bank. Okay, 1150. Okay, nak letak kolom sini, kolom first ke kolom tengah ke, kita check dulu ada tak liability lain. Itu bukan soalan. Oh ada akaun belum bayar, jadi ada dua. Jadi kalau ada dua, kita kena kira dulu kat kolom sebelum. Tak sini dulu, 1150. Kalau kita jumpa tadi apa? Account belum bayar 2580. Potong dulu tadi kat soalan 2580. Ya. Tak, itu nak email. Saya lupa nak CC. So kalau tengok dah tak ada lagi dah potong semua dah. Modal bukan liability. Jadi tambahkanlah 1150 tambah 2580. 3730. 3730. Nak tolak liability kan? Tolak kita kena kurungkan. So kita nak kena tolakkan antara AS dengan LS. Nak tolak ni. Tolakkan. Tolak 15,272. So jawapan dia letak kat tepi. 11,542. Nak tolak, letak tepi. Dah tolak, letak tepi. Ini ialah modal. Ini ialah modal kerja. Boleh buat kurungan AS tolak LS. Ni AS
tolak LS. Dapat jawapan ni ialah modal kerja. Next. Tambahkan dua-dua ni. Dapat 4, 750 tambah 11, 542. Dapat 96, 292. Satu bahagian. Bahagian dah selesai. Sekarang kita nak check dapat tak kita bahagian yang kedua tu yang sama. So kalau tengok balik komponen kita tadi, kan, komponen PKK kita, bahagian pertama ABS dah, AS tolak LS dah dapat satu bahagian. Next ialah EP pula. So bahagian kedua bermula dengan EP. Equity pemilik. Alis. Apa formula EP? Bermula dengan modal. Cik kat soalan mana modal kita? Kalau kredit lah kan. Memang itu je belum potong lagi modal. So kita ambil lah 77171. Okay, kolom tengah 77171. Next, apa formula EP? Modal tambah untung bersih. Untung bersih kat mana? Bukan kat soalan. Bukan kat soalan. Dah tak ada dah kat soalan. Dah habis semua dah. Tak ada dah. Dia ada dekat apur kita. Kita dapat 19121. Masuk kat sini. 19121. Tambahkan dulu. Mesti kena tambahkan dulu. Dengar cakap saya tu ni. Mesti kena tambahkan dulu. Sebab selalu kadang-kadang ada orang dia tak tambahkan. Dia terus tolak ambilan. Salah lah. 77171 tambah 19121. Dapat 96292. Dah sama dah. Bermakna tak ada ambilan, tak ada tolak ambilan, dah tak ada. Soalan dah habis dah. Tak ada apa, ambilan pun tak ada. Semua dah habis potong. Bermakna LBS pun tak ada, liability bukan semasa pun tak ada. Tak ada lah. Apa yang ada je. Kalau ada kita kena sambung lagi. Kalau ada mesti tak sama lagi ni. Okay. So sama dah. Kalau sama bermakna jawapan kita betul. Kalau tak seimbang ni, tak sama ni, bahagian A dengan bahagian B tak sama ni, bermakna kita ada salah kat mana-mana. Sebab itulah fungsi PKK ni untuk cek ketepatan rekod perniagaan. Ketepatan kita merekod ni betul tak? Ada kesilapan tak? Kalau tak sama ni bermakna adalah somewhere wrong kat mana-mana. Kita kena carilah. Clear? Ada soalan? Kita tengok soalan ni macam ni. Dua-dua ni kita kena tunjukkan jawapan. PKK, apur kita dengan PKK. Dan apur kita ni, jawapan kita untung bersih ni kita akan guna pakai dia dekat dalam PKK, dekat bahagian equity pemilik. Modal tambah untung bersih. Untung bersih ni kita dapat daripada apur kita. Allah Akbar, sorry. Bumi ini kita dapat daripada untung bersih, dapat daripada apur kita. Okay. Alright. So, awak tengok soalan 4. Sediakan ruangan jawapan macam tadi, tulis kat atas dia. Kat buku latihan lagi, masih kat buku latihan. Saya naik sekolah, saya akan minta buku latihan. First kali saya akan nanti masuk kelas, saya minta buku latihan mana. So awak ada masa banyak ni untuk buat nanti cuti sekolah lagi, tolong siapkan. Saya akan minta ni. Okay. Tulis kat atas tu, modul, muka surat 21. Soalan 4. Dan awak sediakan ruangan jawapan macam tadi. A diminta kita sediakan apa? Apur, rekod perdagangan. B diminta, buat siapkan apur dulu. Lepas tu, muka seterusnya, B pula sediakan penyanti kedudukan kewangan pula. Okay. Saya bagi awak masa lebih kurang dalam, baru belajar. Okay lah, saya bagi dalam
20 minit lah. 25 minit. 25 minit. Buat. Nanti kita bincang jawapan dia. Saya ada je kat sini. Awak boleh tanya terus kalau ada soalan. Boleh? Boleh cikgu. Alright, go. Cuba. Belajar keluarkan map tu. Map maksud saya keluarkan formula tu. UK sama dengan JB tolak KJ. JB sama dengan J tolak PJ. KJ sama dengan inventory awal tambah KB tolak inventory akhir. KB sama dengan belian tolak pulangan belian tambah IDU. B tolak PB tambah IDU. Mula memang kita kena tulis lagi dan lagi. Tulis lagi. Dah lama dah tak ada dah. Awak dah ingat dah terus. So masa buat, kita follow map kita ni. Barulah kita tak sesat. Ada map. Dan dah ambil, maklumat tu dah ambil, potong. Tolong potong kat soalan. Barulah makin awak menghampiri nak siap, makin clear. Tak serabut.
Ada yang dah siap ke? Ada yang dah siap? Belum? Dah? Tengah buat? Tengah buat cikgu. Okey. Yang email ni, tengok. Tapi yang ini,
Soalan dua Azri. Azri. Dah siap belum? Ada yang dah siap? Belum, dah, belum. Nak masa lagi? Okey, saya bagi lagi 5 minit lah, 5 minit.
Okay. Dah. Alright. Tengok bandingkan jawapan awak dengan yang jawapan yang saya dah sediakan ni. Kalau sama tanda, kalau tak sama tanya. Okay, kita tengok untung kasar dulu. Sama tak untung kasar awak? 177 177 46. Tanda Tanda sendiri. Tengok soalan ini dia tak ada I do tau. Dia dengan pulangan belian je. Bila ada pulangan belian akan ada belian bersih. Tengok. Kolom first ni untuk kira kuas belian tapi yang ada belian dengan pulangan belian je. So ada belian bersih je lah. I do tak ada. Hasil ada satu je diskaun diterima. Terus letak ujung. Tambahkan dengan untung kasar kita. Lepas tu belanja banyak. Senaraikan belanja dulu. Saya tertinggal ni. Kita belanja nak kena tolak kan. Jadi ini kita kena kurungkan. Dapat ke untung bersih 7181? Dah? Dah hutang lapuk apa juga? Hutang lapuk belanja hutang lapuk tapi dia tak boleh bayar. Kita anggap dia sebagai belanja yang syarikat kena tanggung, kena bayar. Jadi hutang lapuk ialah 100 ialah belanja. Gaji, sewa, insurans, hutang lapuk, alat tulis, kadar bayaran, komisen diberi, angkutan keluar. Ini belanja-belanja dia. Dah? Boleh saya teruskan? Dah belum? Dah cikgu dah. Okey, PKK pula. Tengok PKK. Tengok bahagian pertama dulu. ABS ada satu je. Tu letak ujung. Okay, ABS dekat tengah macam biasa. Tapi tolak LS. LS dia ada satu je. So tak payahlah kira dekat kolom first ni. Terus bawa dia dekat bawah ABS, bawah AS kita. Untuk kita tolakkan. Dah tolak, letak dekat kolom hujung. Kena namakan dia adalah modal kerja. So penggunaan kolom ni kita kena tengok soalan Kadang-kadang kita perlu pakai kolom sebelum, kadang-kadang tak payah. Okay. So dah dapat satu bahagian. Ekuiti pemilik, bahagian kedua ada ekuiti pemilik je, LBS tak ada. Ekuiti pemilik pun ada modal dengan untung bersih je, ambilan tak ada. So untung bersih ni kita dapat daripada apun kita tadi lah. Ni kita dapat jumlah yang sama, seimbang. Dah clear. Okay, soalan kelas. Okay, so
Kerja rumah untuk awak, siapkan soalan 5 dan soalan 6. Soalan 5 dan soalan 6. Buat apa yang kita dah buat 2 soalan ni, buat benda yang sama. Ingat, account ialah kemahiran. Kemahiran dia perlu latihan, training. Kita di bawah bidang teknik dan vocational. Jadi teknik ni tak ada cara lain, teknik ialah training. Latih, buat lagi. Sebab benda yang sama je, lagi banyak awak buat latihan, awak akan nampak lah benda yang sama je. Cuma dia tukar amount. Cuma dekat soalan ini tak ada I do, ada satu I do, atau tak ada pulangan belian. Soalan ini LS dia satu je, soalan yang lain ada LS 2 3 LS ada. Oh, soalan ini tak ada LBS. Jadi benda yang sama. So untuk awak rasa account ini senang, dan awak perlu rasa dia senang sebab kita akan tambah lagi untuk next modul ni. So ini masih lagi consider asas-asas. So ambil kesempatan untuk ulang balik, kenal pasti apa ABS, apa AS, apa LS, apa LBS, apa EP. Apa hasil, apa belanja. Sebab ini item-item yang awak perlu kenal. Dalam soalan dia akan bagi awak semua item tu. Semua item. So kita kena kenal. Kalau tak kenal, tak boleh bezakan ini kepada 4 aset, liability, belanja hasil, dan kita akan ada masalah yang sangat besar dalam akaun. So, selesaikan dulu masalah tu. Kalau awak menghadapinya, kalau tak ada, bagus. Macam gini lah, terbaik. Boleh? Alright. So, saya stop kat sini dulu. Ada berapa ni? 15 orang. 15 orang je. Macam mana kan? So nanti saya akan share video, rakaman video ni. Mungkin awak perlu untuk tengok semula masa nak buat latihan kan. Ada benda yang tak faham, boleh tengok balik. Itu saya sukalah part yang saya suka bila PDPR ni, bila saya boleh rekod apa yang saya ajar. Jadi awak boleh tengok semula untuk ulang kaji. Okay? Alright, terima kasih. Kita jumpa lagi next week.